Okey, tuan. Okey, tuan, mukadimah saya nak cerita sikit lah. Line pula kacau. Mukadimah tuan, Nur Fazilah. Awak mereka blog, takut kan kita bebas suara? Itulah Kak Nur Fazilah. Waalaikumsalam. Itulah kerja mereka. Saya kena blog sampai hari mengundi. Esok tu lepas mengundi baru boleh ada balik buat live. Harus tu mereka ni. Okey tuan, sebagai mukadimah tuan, pasal sajak saya ada tengok live Haris Iskandar dengan sajak daripada suara saya ni. Soleh, waalaikumsalam. Zamri Zam. Jadi dia macam ni tuan-tuan, depa nak kata apa pun depa katalah. Di luar negara depa boleh kata apa-apa sajalah, tapi negara kita ada undang-undang. Kita perlu tahu satu benda, negara kita Malaysia ni adalah fundamental Islamic state. Secara asasnya adalah negara Islam. Walau bagaimanapun, negara kita juga di dalam rukun negara mempraktiskan negara di mana orangnya, rakyatnya mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi masalah sajak ni adalah dia mempromosikan LGBT and Islam. Dia cuba nak bawa budaya lesbian, gay, transgender dan juga biseksual ni dalam Islam. Persoalannya saya nak tanya di sini, Islam benar ke? Adakah Islam membenarkan? Ni saya nak clear lah kepada rakan-rakan yang duk tanya ni. Adakah Islam membenarkan LGBT ni? Kalau Islam tak membenarkan, so bagaimana dia nak mempromosikan LGBT di dalam Islam? Dan begitu juga bila dia sebut tentang Haris Iskandar, sebut tentang hak asasi dan sebagainya. Saya nak tanya, agama mana yang diamalkan kat Malaysia ni? Sama ada Hinduism ke, Kristian ke, Buddha ke, Sikh ke, dekat di dalam kitab mereka ni ada menulis bahawa dibenarkan amalan LGBT ni. Ini yang saya nak tanya. Sekiranya tidak ada tidak ada satu agama pun yang membenarkan LGBT, so dekat sini persoalannya LGBT ni kepercayaan dia tu kepada apa? Jadi sekiranya dia rasa dia nak jadi transgender dan sebagainya, dia pergi kat negara luar sebab negara kita tidak membenarkan. Semua agama dalam negara kita tak benarkan, bukan hanya Islam saja. Ini duk serta pasal Islam saja. Jabatan Agama Islam, Selangor lah, semua tentang Islamnya. So bukan nak kata Islam saja, semua agama bangjat. Semua agama tidak membenarkan amalan LGBT. Malah di peringkat WHO sendiri mengatakan bahawa LGBT ni adalah mental illness. Orang yang ada masalah mental, LGBT ni. Sebab apa? Sebab mereka tidak boleh mengetahui ataupun kenal. Mereka punya alat sulit mereka itu sepatutnya digunakan ke arah apa? Malah ada di antara mereka yang sanggup membahayakan nyawa, memotong kemaluan mereka semata-mata mereka mengatakan jiwa mereka ini sebagai seorang perempuan. Di peringkat WHO mengatakan ini adalah mental illness. Mereka ini ada masalah mental dan sebagainya. So berapa kita nak layan orang macam ni? Kalau dia rasa dekat Australia dia boleh buat itu, bagilah. Tidak ada masalah apa. Tapi dekat Malaysia, tidak boleh mempromosikan LGBT. Dan dia sekarang bukan rakyat Malaysia. So, dia tidak ada hak untuk mengkritik negara Malaysia. Dia pengkhianat negara. Dia tak layak untuk mengkritik negara Malaysia. Allahuakbar. Setakat tu sudahlah pasal Bang Jad ni. Buat apa nak lebih-lebih. Syed Bok, waalaikumsalam. Harap-harap ni tak kena blok lagi. Lapar po. Hani Osman negara Islam tapi guna undang-undang British. Sebab bodoh. Kalau hang cerdik, tahulah. Undang-undang ni, apa perlembagaan tu British ke yang tulis perlembagaan. Sebab tu orang suruh belajar. Tak belajar, duk buat sembang lebih. Dezan, waalaikumsalam. Duduk dialog ustaz main nak belajar. Orang nak pergi jumpa dengan dia, suruh nak ajak dia. Dia tak mau. Duk jadi bangang macam tu juga. Muhammad Adham, waalaikumsalam. Betul dia sudah diisytiharkan muflis Afiq. Dia diisytihar muflis Banjar. Noja, waalaikumsalam. Dan dia juga lari ke luar negara bukan disebabkan hanya faktor kepada Jabatan Agama Islam. Dia ada berhutang. Kalah kes di mahkamah, tak mampu nak bayar, lari pergi luar negara. Jadi dia tak perlulah nak kritik Islam, tak perlulah nak kritik negara Islam dan sebagainya. Ijan, salam. Noja, waalaikumsalam. Terus perkongsian tuan-tuan semua.
teruskan perkongsian tuan. Mungkin rakan-rakan kita dia tak tahu ke apa ke. Saya pun nak berkongsi kat ni. Ana Daud, waalaikumsalam. Sembang, buktikan undang-undang yang dipakaikan di dalam negara kita adalah undang-undang British. Buktikan apa nama perlembagaan ini adalah perlembagaan British. Buktikan, saya nak tengok kat mana hang ambil. Tak ada sembang lah. Orang dah blok masuk lagi. Tak malu. Rashidah, Muhammad Azhar, Khaismi Amsyar Daniel, waalaikumsalam. Jangan sembang pandai. Dah tak goyak lah. Dia ni sebab rajin tunjuk pandai. Malah nak berbahas dengan dia. Buktikanlah. Saya bab negara Islam ni saya memang straight lah. Sebab kita tahu kedudukan negara kita. Sebab tu kita suruh dia buktikan. Kalau dia tak boleh nak bahas, tak payah duk sembang lah. Malaysia adalah fundamental Islamic State. Duk sembang kata bukan negara Islam kepala bapak dia apa. Dia tak tahu apa-apa. Tak payah nak sebut lah. Mengelirukan orang. Ruslan Lam, waalaikumsalam. Benda yang berkaitan dengan apa perlembagaan negara kita, mestilah kita kena jaga. Kalau hang tak tahu apa-apa, tak duduk sembang. Ni orang UMNO ni, bukan tahu apa pun. Cakap pandai. Cakap pandai lebih, haram tak tahu apa pun. Tu pun jangan, nak jaga Islam apa, sampai negara pun tak tahu kedudukan tak mana. Tupai jahat. Waalaikumsalam. Omar Shah Omar, waalaikumsalam. Syamrizi Teh, waalaikumsalam. Topik saja tak sampai ya. Saya nak beritahu tuan, terang-terang dalam perlembagaan bagi tahu Islam adalah agama persekutuan. Nak sembang apa lagi? Nak sembang apa lagi? Mahathir CB, waalaikumsalam. Islam adalah agama persekutuan. Kita buka perkara 160, dia bagi tahu apa? Persekutuan adalah persekutuan yang tertubuh di bawah perjanjian persekutuan 1957. Bila kita buka perjanjian persekutuan 1957, dia tulis apa kat situ? Persekutuan adalah negara yang bebas, berdaulat dan merdeka. Sudah sembang apa lagi? Persekutuan adalah negara. Maknanya di situ Islam adalah agama negara. So duk abang kata bukan negara Islam tak mana lagi. Tak erti jangan buat apalah. Tanya orang tolong jawab bagi. Hisham Bakhtiar, waalaikumsalam. Cik Atan Majid, waalaikumsalam. Zafar Antatuyo, waalaikumsalam. Faizal Fai, waalaikumsalam. Kalau tak tahu apa bertanya. Kalau tak tahu tanya orang tolong bagi tahu. Jangan buat pala tahu. Buat pala tahu ni masalah ni. Ahmad Azam Zainal Azman, waalaikumsalam. Okey tuan-tuan, saya siapa lagi ni? Mat Hashim Salim, waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Dah sesiapa memberi salam Okey tuan, yang keduanya. Semalam tuan-tuan, Muhammad Syafiq, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada saya pun memberi salam. Yang keduanya semalam tuan, ni saya nak cerita sikit lah mukadimah sementara member semua duk share lah. Jadi semalam ni saya pergi ke persidangan cawangan Kampung Gurindam. Jadi saya sebagai penyelaras tuan-tuan, saya sebagai penyelaras untuk pemilihan di bukan penyelaras, saya pemerhati untuk pemilihan di Kampung Gurindam Jerlun. So bila saya hadir di situ, saya ambil file-file yang berkenaan apa semua segala ini untuk hadir menjadi pemerhati persidangan ni bah. Bila saya hadir, saya sampai di sana, ada lebih kurang 12 orang yang ada di sana. Jadi saya pun tanyalah kepada ketua cawangan dia. Ni macam mana ni? Sebab syarat untuk bersidang ni adalah 20 orang. 20 orang daripada cawangan, 9 orang daripada Seri Kandi dan 7 orang daripada Armada. So saya tanya dia, ni macam mana ni ada 12 orang? Sebab saya tidak suka pergi sesuatu tempat tu untuk buat kerja. Lepas tu bila tak cukup orang terus nak balik terus. Jadi saya tak suka benda tu. Jadi bila saya tak suka tu, saya tanya kepada dia punya ketua cawangan dia lah. Saya tanya kepada ketua cawangan dia lah nak buat macam mana. Jadi dia kata
ramailah ahli-ahli dia yang telah dijemput dan sebagainya. Ada yang nak mai, ada yang tidak mau mai dan sebagainya. Kerana mereka ni tak faham tentang bersatu ni. Mereka tak faham tentang Perikatan Nasional. Jadi saya pun semalam saya bagi tahu dia, saya kata macam ni bang. Saya akan tetap tunggu di sini. Pukul 1 pagi pun saya tunggu. Pukul 2 pagi pun saya tunggu. Sebab tugas saya adalah pemerhati. Dan ni tugas abang adalah untuk memastikan persidangan cawangan abang ni berjaya. And tugas saya adalah untuk memastikan abang sidang. And so apa nama ni? Saat tuan-tuan saya baca ni common law dari negara mana? Itu adalah British common law. Ni hang tak faham. Hang kalau belajar undang-undang, sebab tu ni orang suruh pergi belajar undang-undang jangan jadi bodoh. Undang-undang dalam negara kita ada dua. Kan? Sebab perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Perlembagaan terang-terang bagi tahu dah Islam agama negara. Lepas tu ada dua cabang undang-undang yang dipanggil sebagai British Common Law dan yang keduanya dipanggil sebagai Syariah Law. Persoalan sekarang dekat sini dia tanya kedudukan negara kita. Negara kita negara Islam. Tetapi daripada sudut undang-undangnya kita mengamalkan dua undang-undang yang dipanggil sebagai Syariah Law dan juga British Common Law. Jadi pergi belajar dulu lah. Jangan duk Google-Google. Tu pun sebut pun tak betul. Common Law saja. Dia adalah British Common Law. Common Law ni undang-undang yang lazim dipakai. Okey tuan-tuan. Jadi saya nak cerita pasal ketua cawangan tu semalam. Saya malas nak layan Hanif ni. Hanif ni bukan standard saya. Dia orang UMNO kat Lostak ni tak function pun. Jadi saya pun bagi tahu kepada ketua cawangan tu. Saya kata kat dia macam ni. Saya kata lah ni abang orang kata apa? Abang pi ketuk semua pintu. Awak mai datang ni. Pi ketuk semua tak apalah. Pi panggil dia apa? Saya buat penerangan pun tak ada masalah apa. Jadi dia pun pi lah. Dia pi ketuk pintu apa semua. Mai lah tuan-tuan. Ramai juga tuan-tuan mai. Mai lah tuan-tuan. Fi, turun belakang turun. Turun. Incah. So mai lah tuan-tuan. Mai di situ. Jadi bila mereka mai di situ, soalan pertama yang saya tanya kepada mereka, orang Melayu ni nak apa sebenarnya? Orang Melayu ni, berpolitik ni nak apa sebenarnya? Saya tanya kat situ, semua diam. Persidangan tak start lagi ni, saya tanya. Ada ramai kan bila pergi ketuk pintu ramai. Jadi saya tanya, orang Melayu ni politik ni nak apa sebenarnya orang Melayu kita ni? Mereka senyap semua. Tak boleh nak jawab. Hak perempuan tak boleh nak jawab. Hak yang tua pun tak boleh nak jawab. Muda tak boleh nak jawab. Jadi saya pun bagi tahu mereka. Orang Melayu ni sebenarnya dia tak erti politik. Dia duk harap dengan beras dengan telur. Beras dengan telur ni tuan-tuan, RM30 je. Adakah dengan RM30 dia nak gadai maruah dia nak pi ikut UMNO semata-mata dengan beras dengan telur saja. Dia nak pi ikut UMNO. Ataupun dengan sardin saja tuan-tuan. So bila mereka nak bagi beras telur dengan sardin ni tuan-tuan, bukan dia nak beli hak mahal. Telur pun grade C. Dan telur grade C berapa? RM10. Beras berapa? Beras apa orang kata apa 5 kilo tu baru ada RM12. Beras 5 kilo RM12 campur dengan telur RM22. Lepas tu bubuhlah bihun apa semua sikit. RM30 tuan-tuan. Adakah kerana RM30 ni saja orang Melayu nak gadai maruah dia nak pergi ikut UMNO ataupun dia nak pergi ikut PH dan sebagainya? Lepas tu saya pun ulang sekali soalan saya tanya. Orang Melayu ni dia politik dia nak apa sebenarnya orang Melayu ni? Dia nak apa? Lepas tu saya pun bagi tahulah kepada mereka. Kita ni politik dia nak ada dua jaminan lah. Orang Melayu ni dia politik dia nak jaminan. Betul? Semua orang kat sini nak jaminan. Dia nak jaminan. Bila dia dah dapat jaminan barulah dia akan yakin. So jaminan apa yang dia nak tu? Kita pun pecah lagi minda mereka. Jaminan apa yang dia nak? Jaminan yang dia nak daripada sudut peluang. Semua orang nak peluang. Tua muda semua nak peluang tuan-tuan. Dia nak peluang. Dia nak peluang di dalam pekerjaan ataupun peluang di dalam perniagaan. Dan juga dia nak jaminan daripada sudut ekonomi tuan-tuan. Dia nak jaminan daripada sudut ekonomi. So benda ni lah. Bila saya bagi tahu mereka, yang pertama nak peluang. Yang kedua nak ekonomi. Betul lah. Pakcik semua mereka pun kata betul.
And so bila saya tanya kepada mereka, antara semua ni, saya tanya kepada mereka, antara semua, Zahid Hamidi, Hansri Mudi Yassin, Anwar Ibrahim, yang mana bagi jaminan, yang mana bagi janji? Yang mana bagi jaminan, yang mana bagi janji? And so semua diam, tuan-tuan. Saya bagi tahu mereka satu persatu. And satu persatu, tuan-tuan, saya bagi tahu mereka. Zahid Hamidi ni, jaminan apa, tuan-tuan? Dia buka Yayasan Akal Budi, dia kutip derma untuk anak yatim dengan ibu tunggal dan juga untuk hina masjid dengan surau. Duit tu pun dia kelam. Duit tu dia buat bayar road tax. Duit tu lah juga dia buat ayat apa lagi? Bayar road tax kereta dia, beli hotel kat anak dia, beli banglo dan sebagainya. Macam mana nak jamin kedudukan orang Melayu? Duit anak yatim pun dia cekau. Malah UMNO tu sendiri, tuan-tuan, dengan hasar ekonomi baru start daripada 70-an, tak pernah berjaya pun. Tak pernah merapatkan pun ekonomi orang Melayu dengan bukan Melayu. Tak pernah berjaya. And hanya tahu menabur janji semata-mata. And sebelum ni, and bagi tahu nak bagi EPS 10,000. And bila Perdana Menteri UMNO, and semua dapat 10,000. Yang bujang RM100, mereka akan bagi RM450. Janji. Tetapi tidak ada jaminan. Mana ada? Bila Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, tak ada pun bantuan apa-apa pun yang bagi kepada rakyat. Malah RM10,000 pun diam, RM450 pun diam juga. Lepas tu, and PH pula. PH jangan tanya lah, tuan. PH ni, tuan-tuan, and saya bagi tahu mereka, Anwar Ibrahim ni duk janji bukan baru. Anwar Ibrahim janji daripada tahun 1998. And sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri, macam-macam lah dia nak bagi. Tapi bila penang je saja PRU 14, jadi kerajaan, mereka tak buat apa yang mereka janjikan. Tetapi mereka resis dan juga chauvinis kepada orang Melayu. Dekat Pulau Pinang, berapa ramai orang Melayu kena halau, keluar dan sebagainya. Kena rampas rumah-rumah mereka, tanah semua kena rampas dan sebagainya. And malah Harrison Cox sendiri pernah mengatakan dia tak setuju dengan Islam agama persekutuan. Yang baru ni Ronnie Liu, dia bagi tahu apa? DAP hanyalah untuk orang Cina saja. Dia bagi tahu sendiri, itulah sikap resis dan chauvinis dan sebagainya. Bolehkah orang Melayu merasakan bahawa Pakatan Harapan ini boleh menjamin kedudukan orang Melayu kita ni? Maka mereka jawab, tak boleh. So saya bagi tahu mereka, Hansri Mudi Yassin ni sajalah yang boleh jamin orang Melayu. Tan Sri Mudi Yassin tak pernah janji apa-apa. Tak pernah janji, tuan-tuan. Dia tak pernah bagi tahu pun. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan bagi sekian ni. Dia tak pernah janji. Tetapi dia laksanakan. Semasa dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, banyak tuan-tuan dapat, tuan-tuan. Di dalam belanjawan, lepas tu package permai, package apa lagi? Macam-macam lah ada, tuan-tuan. Pemekasa, macam-macam ada. BKC, B apa lagi? Macam-macam B dah. BKC, BPN, BPR, macam-macam ada. Rakyat dapat macam-macam. Dan Hansri Mudi Yassin tak pernah langsung janji apa-apa. Dia hanya buat saja. Lepas tu, saya pun tanya kepada orang kampung tu. Yang mana tuan-tuan nampak boleh jamin masa depan orang Melayu. Nak sembang peluang, tuan-tuan. Kalau berkenaan dengan peluang, tuan-tuan, ramai graduasi, tuan-tuan, yang keluar daripada universiti, lepas tu tidak ada pekerjaan. Sebab apa? Sebab masa tu Najib duk nak hentam duit lah. Semua nak balun lah, tuan-tuan, berbilion-bilion ringgit. Handbag bini dia saja pun beratus-ratus juta, Hermes dan sebagainya. Dia kerja dia nak bela Rosmah saja. So tidak ada membina peluang dan sebagainya. Pada zaman Hansri Mudi Yassin, diwujudkan My Future Job. 400,000 orang dapat kerja, tuan-tuan. 400,000 orang semasa dia jadi Perdana Menteri selama 18 bulan saja. Semua tenganga. Rupanya mereka tidak tahu benda ni semua sebab tak diterangkan kepada mereka. So bila kita tanya kepada mereka, tuan-tuan rasalah antara tiga orang ni siapa yang boleh memberi jaminan kepada orang Melayu. Mereka bagi tahu Tan Sri Mudi Yassin. Tan Sri Mudi Yassin. Lepas tu mereka pun cakap apa? Mereka pun bersidang lah.
bersidang dilantiknya semualah ketua cawangan, ada dia punya Sri Kandi dia pun lengkap, ketua cawangan dia pun lengkap, semua orang lantik malam tu. Sebab apa saya kata kat mereka? Hari ni tuan-tuan bersatu ni, kita nak lawan dengan UMNO ni. Nak lawan dengan UMNO ni sebab apa? Sebab mereka ni salah guna kuasa, sebab mereka ni rasuah, mereka ambil hak orang Melayu. Sebab itulah kita nak lawan dengan mereka. Bukan kita nak lawan dengan orang Melayu. UMNO ni bukan bermakna bangsa Melayu. UMNO ini adalah parti politik yang namanya adalah United Malay Organisation. Bukan maksud dia itu adalah tempat orang Melayu. Dah. Sekiranya parti itu rosak dan sekiranya kepimpinan itu rosak, maka orang Melayu nak jadi rebau pergi duduk dengan mereka. Buat apa? Maka kita kenalah menolak mereka. Sebab apa? Sebab mereka melakukan penyalahgunaan kuasa, mereka melakukan rasuah. Sebab itu bersatu ditubuhkan dan matlamat itu jelas. Masa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah menggugurkan Waimah satu kes pun di mahkamah. Dan apabila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, berapa kes yang telah digugurkan? Dan ini yang orang Melayu kena lihat, tuan-tuan. Alhamdulillah semalam di Kampung Gurindam selesai pukul 12.30 malam. Semua bersidang. Sri Kandi lengkap dengan dia punya pemilihan dia. Cawangan pun lengkap dengan pemilihan dia. So dekat sini tuan-tuan, dia punya orang kata apa? Apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini adalah orang-orang kita ni, dia kena cerita. Kadang orang yang duduk kat kampung ni, dia bukan tahu pun. Dia bukan nak kerja nak baca surat khabar dan sebagainya. Orang yang duduk kat tengah-tengah bendang, tuan-tuan. Bukannya ada Astro, bukannya ada TV dan sebagainya. Internet pun slow. Internet pun slow. So orang-orang yang mana berparti ni kena masuklah cerita kat mereka. Kena bagi penerangan kat mereka. Bagi mereka tahu. Bagi mereka yakin dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan, mereka sokong kita. Hak mana tak mai semalam, terus mai. Hak mana tak mau bersidang semalam, terus bersidang. Ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak lawan dengan Barisan Nasional ni, tuan-tuan. Masalah dia yang mereka duk bagi tahulah, jentera je masalah dia. Bukan masalah lain. Kita ada kepimpinan yang baik dan tidak bermasalah. Tetapi nak lawan dengan Barisan Nasional ni adalah jentera. Macam mana kita nak pastikan jentera kita banyak, macam mana kita nak yakinkan mereka, maka kita kena bercerita kat mereka. Bagi penerangan kat mereka supaya mereka ini memahami perjuangan kita, barulah mereka akan bersama-sama dengan kita. Ini adalah yang lebih penting sebab orang Melayu hari ini dia tidak tahu. Dia tidak tahu sebab apa dia berpolitik. Yang dia tahu hanyalah bendera. Yang dia tahu BN UMNO duk hantar beras kat dia. Dia nak hantar beras, ambil. Dia nak hantar telur, ambil. Dia nak hantar sardin, ambil. Dia nak bagi bihun, ambil. Dia nak bagi gula, ambil, tuan-tuan. Benda tu RM30 tuan-tuan. Saya ni, tuan-tuan, duk beli barang ni, saya tahulah. Saya duk beli barang, benda ni paling banyak pun yang mereka buat lah RM50 je. Takkanlah sekadar RM50 nak gadaikan maruah diri. Dia nak bagi, ambil. Tetapi sokong, jangan. Dia bagi kat kita RM50, dia sebat duit kita 500 juta, 500 bilion, tuan-tuan. Dia sebat duit kita. Dia bagi kat orang kampung RM50, orang kampung pun senyum RM50. Sebab itulah kita kena buka minda orang Melayu kita. Dengan beras, dengan telur, tidak semestinya boleh kita nak bagi undi buta-buta kat mereka saja. Wallahualam, tuan-tuan. Mana jentera bersatu? Ahli 2-3 kat ya kan, ahli 2-3 kat turun belakang awal sikit Fik, bagi penerangan kat semua. Boleh, tapi masalahnya hampa tak telefon. Saya nak pergi belakang, bukan saya tahu tempat tahu mana. Ni baru dapat tahu, ni pun skuad apa penerangan. Depa pun pergi 8 hari bulan. 8 hari bulan pergi. Apa nak suruh pergi awal mana? Kita nak tahu nak pergi tahu mana. Kita bukan orang Melaka, kita orang Kedah. Kita bukan orang Melaka, tuan. Kita orang Kedah, tuan. Ni orang apa nama trooper UMNO masuk banyak. Saya blok depa ni. Buang masa depa ni. Okey, tuan.
Muja Esmat masuk sini biasalah depan tu tunjuk. Hari ni saya selalu duduk buat live dekat page kan. Dah page kena block. UMNO takut. Dan depa takut tuan, depa block saya punya page 30 hari block kan. Logik akal lah habang kata FB block. Mesti depa punya kerja depa buat report. Kan 30 hari block dan tidak boleh buat live je. Yang lain semua boleh. Nak komen boleh, nak post boleh, live saja tak boleh buat. Live saja tidak boleh buat selama 30 hari. Dan boleh buat semula live lepas hari pengundian. Nampak sangat. Nampak sangat. Nampak sangat. Okey tuan-tuan. Sekiranya bersatu ni lemah. Saya nak tanyalah. Kenapa orang BN UMNO terhege-hege? Keputusan Presiden Bersatu jelas bagi tahu bahawa Perikatan Nasional akan bertanding di Melaka 28 kerusi. And sekarang ni Presiden UMNO pun bagi tahu kata BN akan bertanding solo. And BN akan bertanding solo. And tetapi Ahmad Maslan bagi tahu mungkin akan bergabung dan dia tidak bagi tahu bergabung dengan PH ataupun PN. Jadi sekiranya lah BN ni kuat sangat lah. Kenapa nak gabung-gabung dan sebagainya. Pilih solo. Hari ni mereka tuan-tuan jumpa tuan-tuan Duk Kutuk Azmin Ali dan sebagainya. Orang BN di Melaka jumpa Azmin. Merayu dengan Azmin. Supaya Azmin pujuk Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bergabung dengan BN. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin ada prinsip tuan-tuan. Prinsip kita jelas. Kita tidak akan bersama-sama dengan perasuah dan juga penyalahgunaan kuasa yang mencuri pasir dan juga yang merompak hasil tanah negeri Melaka. Dan Perikatan Nasional tetap akan pergi 28 kursi dan kita akan bertanding 28 kursi. Jentera kita telah pun, orang kata apa, deploy tuan-tuan. Hamzah telah pun buat skuad tempur Melaka. Yang masalah sekarang ni Barisan Nasional. Barisan Nasional sekarang ni yang terhege-hege. Sekiranya betul lah orang Barisan Nasional ni rasa mereka kuat sangat. Pilah solo kat Melaka duk runding apa lagi. Duk runding apa lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa Barisan Nasional ni adalah liability tuan-tuan. Mereka liability kepada Perikatan Nasional. Mereka nak apa tuan-tuan? Mereka nak gabung dengan Perikatan Nasional tetapi bersyarat dengan Perikatan Nasional hanya ambil 4 kursi saja di Melaka. Orang gila je buat macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Barisan Nasional adalah parti yang kecil. MCA dengan MIC pun dah dekat nak mati dah. Hanya tinggal UMNO saja je. Lepas tu dia nak apa? Dia nak semua kursi. 24 kursi dia nak ambil. Dia nak bagi kepada Perikatan Nasional 4 kursi saja. Perikatan Nasional ada gabungan yang besar. Dan ada majoriti kerusi yang besar di peringkat persekutuan. Barisan Nasional cuma ada 42 kerusi saja tubuh kerajaan. Yang lainnya semua adalah Perikatan Nasional. Itu pun mereka tidak sedar diri. Dan sepatutnya tuan-tuan, apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin minta itu adalah apa yang adil dan hak sama. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin cuma minta berapa belas kursi 8 untuk bersatu dan juga 5 untuk PAS. Itu sahaja yang kita minta. Tetapi UMNO tidak boleh bagi. Dan mereka bagi tahu, mereka nak bergabung dengan Perikatan Nasional bersyarat Perikatan Nasional cuma ambil 4 kursi. And so, PIM mampu dengan apa? PIM mampu. Perikatan Nasional akan bertanding 28 kursi. Dan insya-Allah tuan-tuan, Perikatan Nasional akan menang besar di Melaka. Dan insya-Allah sebab apa? Orang Melaka mereka menolak tuan-tuan. Orang Melaka mereka menolak perasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Dan orang Melaka menolak orang yang ambil harta anak yatim. Orang UMNO hari ni muka mereka tak malu tuan-tuan. Presiden mereka tu samun duit anak yatim, duit ibu tunggal pun mereka duduk memuja-muja. Sedangkan Najib Razak ditolak di peringkat dunia tuan-tuan. Singapura pun tidak membenarkan Najib Razak masuk ke Singapura. Lepas tu mereka duk bagi tahu kata apa? Mereka duk bagi tahu Najib tidak pergi ke Singapura sebab Najib nak pergi di Melaka. Pada hakikat yang sebenarnya tuan-tuan, Singapura tidak membenarkan Najib masuk ke Singapura. Dan sekiranya Najib nak pergi ke Melaka, kenapa Najib nak mohon? Kenapa Najib nak mohon pasport? Najib mohon pasport sebab dia nak pergi Singapura. Sebab pergi Melaka tidak perlu menggunakan pasport tuan-tuan.
And PN akan menang kat Melaka. Ya, betul. And PN akan menang besar dekat Melaka. Tu insyaAllah lah tuan-tuan. And sebab apa tuan-tuan? Orang Melaka tidak akan, orang kata apa? Orang Melaka tidak akan memilih ketua menteri yang penyamun. UMNO dah tahu dah tuan-tuan, Rauk tu curi hasiah. Dia dah tahu dah Rauk tu jual harta Melaka. Dan dia tetap juga nak letak Rauk ni sebagai ketua menteri Melaka. Baguslah tuan-tuan. Baguslah sebab apa? Rakyat akan menolak UMNO di Melaka. So hari ini ada kenyataan tuan-tuan daripada Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa Bersatu ini bersama-sama dengan DAP. Dan sekiranya tidak mahu DAP, maka sokonglah kepada UMNO. Ni tuan-tuan, saya nak bagi tahulah kepada orang Melaka. Dan saya nak bagi tahulah kepada orang Melaka. Ya, memang bersatu di dalam Pakatan Harapan semasa PRU ke-14. Sebab nak jatuhkan Barisan Nasional, yang mana Barisan Nasional ni, Zahid Hamidi ni ambil duit anak yatim. Najib ni menyamun Ahmad Maslan, menyamun Ihsanuddin, menyamun 15 orang semua ni menyamun tuan-tuan. Menyamun duit orang Melayu, harta orang Melayu, tanah Rizab Melayu 50%. Yang tinggal sekarang ni 12%. Yang tinggal sekarang ni 12%. Hak orang Melayu, harta orang Melayu, tanah Rizab Melayu. Sebab itulah kita bersama-sama dengan PH nak jatuhkan UMNO ni. UMNO yang terbansat dekat Malaysia ni. Sebab itulah bersama-sama. Dan rakyat Melaka juga kena tahu, yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan adalah Bersatu. Yang mewujudkan kerajaan Melayu Bumi Putra dekat Malaysia ni adalah Bersatu. Bersatu ajak PAS, ajak UMNO duduk sekali nak membentuk kerajaan Melayu Islam. Dan berjaya 18 bulan. Dan yang menjatuhkan kerajaan Melayu Islam adalah 15 ekor pengkhianat ni. Bukan je pengkhianat negara, pengkhianat ke atas Melayu Islam. Dan rakyat kena tahu juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah mengeluarkan sebarang surat yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin taat dan setia kepada DAP. Tetapi Presiden UMNO Zahid Hamidi pernah bawa keluar surat yang belum lagi dijelaskan. 24 hari bulan September, Zahid dengan Najib keluar surat menyatakan akan memberi sokongan yang tidak berbelah bagi serta setia kepada Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi tidak pernah menafikan perkara ini. Zahid Hamidi menyokong Anwar Ibrahim dan dalam masa yang sama menyokong DAP. Sebab itulah semasa mereka menarik sokongan di Melaka, UMNO pergi berunding dengan DAP atas arahan Zahid Hamidi. Sekiranya orang Melayu di Melaka tidak mahu kepada DAP, maka mereka jangan mengundi UMNO tetapi undilah Perikatan Nasional. Bagi Perikatan Nasional menang, sekiranya UMNO, mereka akan bergabung dengan PH, akan membentuk kerajaan. Dan bukti dia tuan-tuan, di Perak, semasa kerajaan Perak jatuh juga, Zahid mengarahkan UMNO pada waktu itu bekerjasama dengan DAP untuk menjatuhkan YB Peja. So UMNO dengan DAP ni berpisah tiada. Malah Najib Razak juga hantar orang kepada Lim Kit Siang untuk masuk ke dalam UMNO itu sendiri. Dan so inilah hakikatnya sebenarnya. So orang Melayu sekiranya nak menolak DAP, maka mereka kena menolak UMNO. Sebab UMNO hari ini, UMNO kini hari bersama dengan DAP. UMNO cua mulut DAP tu bukan dengan DAP saja. UMNO begitu juga dia dengan PKR tuan-tuan. Ini hakikat yang sebenarnya. Dan sebelum Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, masa tu kat dalam Clubhouse, Fahmi Fazil, dia bagi tahu, dua orang DAP telah pun berjumpa dengan Mae untuk membentuk kerajaan bersama-sama dengan PH. Dan sekarang ni pun, apabila mereka membebaskan kluster-kluster mahkamah, mereka membebaskan Ahmad Maslan, mereka membebaskan Ihsanuddin, maka pada waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menarik sokongan. Maka UMNO hajak PH dan DAP ini buat MOU
Yang sign MOU ini adalah UMNO, PKR, DAP dan juga PAN. Bukan Bersatu. Bukannya PAS. Yang sign MOU ini UMNO, DAP, tuan-tuan. Mereka sign MOU supaya melantik ketua pembangkang bertaraf menteri bersama-sama dengan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Sebab apa? Mereka risau Bersatu akan menarik sokongan kerana mereka mula membebaskan penjenayah-penjenayah dan juga perasuah-perasuah ni semua. Okey, tuan-tuan. Ambri Boncai ni siapa lekat sikit-sikit. Itu biasalah. Joe Biden pun macam saya juga. Tu Presiden US. Dia sebenarnya dia duduk di sini otak. Jadi kalau Ambri Boncai ni dia jadi best student dekat mana-mana universiti, dia boleh lah kata kat saya. Kalau dia pun tak pernah jadi best student mana-mana kat universiti, hina lagi orang yang tidak berotak daripada orang yang bercakap tersangkut-sangkut ni. Datuk Mar Momo, Mae Gerbau, Najib Zahid dan sekutunya. Malaysia pelik, penyamun perompak boleh berucap di Parlimen. Ya, betul. Najib dah pun dijatuhi bersalah, tuan-tuan. Singapura and Penang tergadai disebabkan UMNO. Singapura saja kot. Penang tak. Penang dia di bawah perjanjian Prince Walls Island 1746. Kata tak silap saya. Mereka sign MOU tapi PPBM tak, Ustaz. Ustaz saja. Ni adalah spekulasi, Ustaz. Spekulasi. Bersatu tidak menarik sokongan kerana pilihan raya akan diadakan pada bulan Julai tahun depan. Dan mungkin diadakan, orang kata apa, lebih awal, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hari ni kalau kita tengok bincang di Parlimen pun ramai MP-MP yang mempersoalkan kenapa di Melaka boleh dibuat pilihan raya tetapi di peringkat negeri, di Greek, di Batu Sapi dan juga di peringkat nasional itu sendiri tidak boleh berlakunya pilihan raya umum. So benda ini jelas dan sebagainya. Okey, tuan, soalan. Apa yang penting hari ini adalah untuk menjadikan Perikatan Nasional dominan. Bukti best student ada tak? Ya, boleh pergi dekat Universiti Malaya, type saja nombor saya punya student. Ni bukan macam orang-orang UMNO lah. Orang-orang UMNO mungkin ada yang beli sijil. Ada, kita belajar 3 tahun. Kita belajar 3 tahun dan memang ada. Memang orang kata apa, dekat dalam UM punya ni pun ada, boleh check. Duk rayuh apa? Ada hampa tolak BN, kena rayuh lah. Sebab lah ni dekat dengan pilihan raya Negeri Melaka, kena rayuh lah. Jangan jadi bangang. Biasalah tu, kita rayuh. Belajar dari PAS, Najib ambil pasport nak bagi, Hok Jo Chop nak masuk Melaka. Ya, betul. Dia ambil pasport semata-mata nak masuk Melaka saja. Saya tak kata tentang PRU15. Saya cuma habang PPBM terus sokong kerajaan. PPBM tak sokong, Ustaz. Ustaz jangan sebut sokongan kepada Ismail Sabri. Bersatu buat CSA. Kita buat kontrak supply agreement dengan Barisan Nasional. CSA bukan sokong. Ismail Sabri tak cukup majoriti dan terpaksa. Memang kerajaan terpaksa ditubuh pada waktu itu sebab tidak boleh ada darurat dan tidak boleh berlakunya hang parlimen. Memang kena berfungsi dan ini adalah fakta. UFH 160040 tu nombor student saya. Itu adalah fakta. Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional adalah CSA menyokong secara kontrak. Bukannya menyokong Ismail tu jadi Perdana Menteri untuk dia dapat majoriti 2/3 dan sebagainya. Menyokong dia tu maksudnya menyokong dengan menyokong dia lah apa benda dia buat tu kita sokong. Dah. Ni saya kata misleading the issue, Ustaz. You must, orang kata apa, kena memahami sebenarnya apa yang berlaku. Sebab tu saya kata dalam politik ni dia panggil sebagai apa? Sun Tzu panggil, politik is the art of war. Maknanya dia ada seni dia. Seni dia tu kita ada. Dan hari ni Bersatu, bukannya bersama dengan Ismail Sabri ni semata-mata nak sokong. Apa dia nak buat. Sedangkan CSA kita dah bagi tahu dah di situ. Dan Ismail Sabri pada hakikatnya telah merayu. Nak tarik sokongan ni bukan mudah, Ustaz. Nak tarik sokongan bukan mudah. Hari ni rakyat akan marah kita.
And hari ni rakyat akan marah kita sekiranya PPBM tarik sokongan and PH menyokong bentuk kerajaan. Macam mana? Orang akan panggil kepada Bersatu pengkhianat. UMNO akan katakan bersatulah penyebab DAP mai duduk dekat kerajaan semula. So benda ni tak boleh kita buat itu. Dan apa yang kita desak sekarang ni adalah untuk PRU. And untuk kita desak sekarang ni adalah pilihan raya umum. Sebab UMNO dia akan ada point. Dia kata dia terpaksa bersama dengan DAP sebab Bersatu tarik sokongan menentang kerajaan Melayu Islam. Ini yang jadi masalahnya. Sebab itu saya kata kita kena memahami. Sebab hari ni bila kita nak hentam satu pun kita nak menyokong pada mana? Kita nak sokong pada PH. Saya tak pastilah. Mungkin kita nak sokong kepada PH kan. Kita kena logik akal lah kan. Kita nak hentam suruh tarik. Bukan senang nak tarik. Bagilah lengkap dulu. Memang kita akan tarik sokongan. Bila lengkap nanti sabar lo ni. Vaksinasi dah lengkap dah. So benda-benda ni semua yang perlu kita buat adalah pelan pemulihan negara tu. Dalam politik dia bukan macam sekolah menengah tuan. Sekolah menengah boleh lah. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun merangka semua. Dia dah rangka semua MPN, Majlis Pemulihan Negara. Plan-plan untuk nak memulihkan negara. Tan Sri dah dah rangka. Bukan senang-senang kita nak bagi kepada PH. Bukan senang-senang kita nak bagi kepada BN. Senang kalau kita nak cakap, merajuk senang lah. Tarik sokongan, tarik je 15, tarik je. Betul lah. Bila kita tarik sokongan, kerajaan jatuh kat situ dan mereka bentuk kerajaan, semua mereka dapat. Sedangkan yang buat Majlis Pemulihan Negara, yang buat pelan pemulihan negara tu adalah Perikatan Nasional. Rugilah kita. Bila P dalam PRU, mereka lah dapat kredit. Sebab itulah kita kata dalam politik ini, dia adalah seni. Dia ada seni dia. Seni di dalam peperangan. Macam mana kita nak melawan musuh. Bukan macam tu. Kita dah sedia semua. Ibarat macam mana tuan-tuan? Kita nak pergi perang. Kita dah bawa senjata api kita semua ni. Machine gun semua kita dah bawa. Lepas tu lari. Tinggal machine gun kat member. Member hentam kita lah dengan senapang tu. Dengan machine gun, dengan peluru pandu semua hentam kita balik lah. Sebab itu apa yang penting sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia dah buat semua. Dia dah letak dah machine gun dekat sini. Peluru pandu dekat sini. Bazooka dekat sini. Kereta kebal dekat sini. Lepas tu ada orang duk suruh kita apa? Tarik, lari, tinggal semua. Lari, tinggal kereta kebal. Lari, tinggal machine gun. Lari, tinggal bazooka. Kita lari tuan-tuan. Mereka pi dekat machine gun tu. Mereka hantam kita balik lah. Matilah kita. Sebab itu dia ada seni dia. Seni di dalam peperangan. Sebab itu sekarang ni, apa yang kita nak tunggu hari ni adalah nak membuktikan bahawa Perikatan Nasional ini benar. Sebab itulah di dalam parlimen setiap hari wakil PAS, wakil baris Bersatu, bila mereka berhujah di dalam parlimen, mereka mengatakan yang mengatakan kerajaan gagal, yang mengatakan Perdana Menteri gagal, mereka ini tipu. Sebab apa? Mereka tidak ada plan yang baru. Mereka tidak ada perancangan yang baru. Semua perancangan yang telah pun dilaksanakan sekarang ini adalah perancangan yang telah dirangka oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sejak daripada mula-mula dia menjadi Perdana Menteri. Sebab itu hari ini, sekiranya tuan-tuan buka parlimen hari ini pun, tuan-tuan buka parlimen hari ini pun, tuan-tuan boleh dengar. Hari ini orang PAS berucap. Dia kata apa? Yang mana mengatakan kerajaan hari ini gagal, yang mana mengatakan kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu gagal, maka mereka ini telah pun membohongi rakyat. Sebab apa? Sebab sekarang ni walaupun pembangkang sign MOU dengan kerajaan, tidak ada idea-idea yang mereka bagi untuk memulihkan negara. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Mereka hanyalah menggunakan idea-idea yang telah pun dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rangka ataupun framework yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu yang kita nak sebenarnya.
And ini bukan tipu, tetapi inilah yang kita kena tahu, tuan-tuan. And kita nak perang, kita bagi akal kena ada, tuan-tuan. Kita pi perang, kita bawa pedang, kita bawa parang, kita bawa tombak. Lepas tu sampai kat medan perang, kita lari, kita tinggal pedang. And kita tinggal kuda, kita tinggal tombak dan sebagainya. Adakah itu yang Ustaz masukkan? Maka sekiranya kita meninggalkan kuda kita meninggalkan lembing kita, maka pihak musuh akan bawa lembing dengan kuda kita tu untuk membunuh kita. Dalam PRU15, hancur kita. Sebab itu bila kita nak politik ni, dia kena banyak sabar. Dia kena banyak buat strategi. And politik ni dia ada strategi-strategi dia. Mereka memohongi rakyat, tapi PAS dan PPBN terus berada dalam kerajaan dengan mendapat habuan dan kaimah. Tu saya rasa mungkin orang parti Amanah saja yang kata benda tu. Sebab tidak ada habuan yang dapat ke atas kita. Tidak ada habuan pun. Sekiranya adalah, bagi tahulah habuan apa yang kita dapat tu. Habuan apa yang kita dapat tu. Malah masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri telah bagi tahu bahawa kerajaan akan potong gaji menteri ni selama 3 bulan. Apabila Ismail menjadi kerajaan, Ismail tidak memotong gaji menteri-menteri, malah memperuntukkan kepada ketua pembangkang gaji. Sebagai apa? Sebagai orang kata apa? Bertaraf menteri. Tetapi benda ini tidak dikritik. Saya pun heran juga. Tidak dikritik. Sepatutnya kita kritik lah. Kita kritik. Kenapa nak kena bagi duit kepada Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim buat apa? Kenapa nak bagi duit kepada PH? 45 bilion. PH buat apa? Jadi itulah yang kita kena kritik. Habuan apa yang kita dapat. Tidak ada habuan dan sebagainya. Habuan adalah jawatan menteri, timbalan menteri dan GLC. Habis tu kita nak jadi apa? Guard dekat kat kerajaan. Nak jadi guard ataupun jual kedai runcit ke, buka kedai runcit ke. Bukan itu yang kita nak kan. Bukan itu yang kita nak kan. Kalau bak sabar, belajarlah dengan PAS. Sebab tu kita ni nak berpolitik ni dia bukan macam NGO. NGO tak apa. NGO kalau kita sokong, kita tarik je. Bukan kita ada apa-apa. Bila kita jadi kerajaan ni, dia ada dasar dia ada polisi dia. Dan kenapa kita nak kepada jawatan tu? Sebab nak membuktikan berjaya. Daripada sudut pendidikan, memang kita berjaya. Kita nak membuktikan orang kata apa sebelumnya. Macam Azmin sendiri. Mereka kritik dia macam-macam. Dan hari ni dia letak juga Azmin dekat tempat tu. Maknanya hari ni Azmin tidak gagal. Dan dia melaksanakan tanggungjawab dia sebaik mungkin. Ini dah, tuan, nak buat style merajuk. Buat style merajuk. 18 bulan kita dah buat macam-macam dah. Vaksinasi semua dah buat lengkap semua. Nak buat style merajuk. Tarik. Tarik. Lepas tu apa dia? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim buat sikit-sikit. Lepas tu apa? Masuk kat dalam pilihan raya. Pakatan Harapan lah yang menurunkan kes COVID. Pakatan Harapan lah yang bagi berjaya semua ni. Pakatan Harapan. Ini bukan kerja orang bijak, tuan. Ini kerja orang bodoh. Minta maaf saya cakap lah. Pasal apa di Melaka PPBN dan PAS tak boleh kerjasama dengan UMNO BN? Sebab mereka tak diberi kursi. Kalau di pusat cuma tak dapat jawatan. Adakah mereka akan tarik sokongan? Itu isu yang lain. Di pilihan raya negeri Melaka saya dah jawab dah tadi. Bukan sebab tak dapat kursi. Sekarang ni apa yang Zahid Hamidi minta lah, Presiden dia, dia kata mereka boleh bergabung dengan Perikatan Nasional dengan syarat Perikatan Nasional nak jadi dominan. Dia isu dia sekarang ni, dia berbeza dengan jawatan di kerajaan ni. Dia jangan kita belit-belit. Sekarang ni bukan je bersatu duduk dalam kerajaan sekarang ni semua. Malah PH sendiri pun, mereka sekarang ni sign MOU dengan kerajaan dan sebahagian juga sebenarnya. Sekiranya PN tarik sokongan, maka yang jadi kerajaan adalah UMNO dan juga PH. Dan orang kata apa, dia punya limit untuk kerajaan nak dibubarkan bukan bulan 7, tuan-tuan.
And sepatutnya orang kata apa, PRU ni sepatutnya berlaku pada tahun 2023. And so rakyat nak kena tunggu lagi 2 tahun. Ini bukan idea orang cerdik. Orang cerdik dia bukan buat kerja macam tu. And bila UMNO, BN gabung dengan PH, mereka buat macam-macam dan sebagainya. And mereka guna saja idea kita. Maka yang rugi kita. Sebab mereka bukan buat pilihan raya bulan 7. Mereka akan buat pilihan raya lagi 2 tahun. Adakah kita nak tunggu 2 tahun dan nak membunuh diri sendiri? Mereka akan bunuh kita. Ni bukan idea orang bijak, tuan. Ni idea gila babi punya, bunuh diri. Lebih baiklah duduk dalam kerajaan untuk memastikan bulan 7 berlakunya pilihan raya dan dipilih semula. Di dalam pilihan raya Negeri Melaka ni bukan yang katakan sekarang ni. And apa yang kita perlu fahami sekarang ni, Perikatan Nasional bukan bersama dengan Barisan Nasional. Perikatan Nasional tidak pernah bersama dengan Barisan Nasional duk pusing sana pusing sini apa. And benda ni memang jelas. Dan di peringkat Kerajaan Persekutuan adalah CSA. Maka di Negeri Melaka nak bincang kursi dengan dia siapa? Sebab dia bukan orang kita. Barisan Nasional bukan orang Perikatan Nasional. Berapa kita nak bincang dengan dia? Cuma bila nak berlakunya pilihan raya Negeri Melaka, ini rakyat perlu memahami, tuan-tuan. Apabila nak berlakunya pilihan raya Negeri Melaka, maka di situ UMNO hajak kita buat rundingan. Bila UMNO hajak kita buat rundingan, maka Tan Sri dengarlah. Dengar. Okey, nak apa sekarang ni? UMNO bagi tahu dia nak bertanding 24 kursi. Dia bagi kepada Bersatu dan juga PAS ni di bawah Perikatan Nasional, dia hanya bagi 4 kerusi saja. Bila dia kata macam tu, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi tahu bahawa perkara ini tidak boleh dibuat. Perikatan Nasional akan bertanding 28 kursi penuh. So, apa masalahnya di situ? Tidak ada masalah sebab Barisan Nasional bukan sebahagian dalam Perikatan Nasional. Dan hari ini duk tanya soalan seolah-olah nak bagi tahu, Perikatan Nasional ni bersama dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Sedangkan yang bersama dengan Barisan Nasional ni adalah Pakatan Harapan. Dah ada dalam kerajaan lebih elok duk diam lah. Ni duk dalam kerajaan tapi kritik bagai kerajaan. Adakah ni satu kecerdikan? Kita dah bagi tahu CSA duduk dalam kerajaan, CSA. Pakatan Harapan duduk dalam kerajaan. Ketua Perbankang juga duduk dalam kerajaan dan dilantik bertaraf menteri. Dan kenapa tak kritik Anwar Ibrahim tu? Kenapa Ismail Sabri membayar allowance dekat dia dan sebagainya? Hari ni kerja duk hentam satu. Sebab apa? Sepatutnya kena hentam lah. Kena bagi tahu lah kepada rakyat perkara yang sebenar. Macam mana Anwar Ibrahim boleh dapat allowance haraf menteri? Macam mana mana hari ni boleh sokong Barisan Nasional? Ni semua duk hentam pada Bersatu. Sepatutnya bagi tahu lah kepada PAN ataupun PH tu, bagi tahu mereka lah, suruh mereka ni buang MOU dengan BN. Menarik semula MOU dengan BN, barulah kerajaan boleh rebah. Ini dah. Ini dah. Duk kritik, suruh Perikatan Nasional saja. Ini satu benda yang tak benar lah. Jangan layan sangat orang yang tak faham buah masa ya. Okey tuan, lain soalan tuan. Dan di dalam PRU ke-15 pun memang Perikatan Nasional akan pergi secara berseorangan. So apa masalahnya? Tidak ada masalah lah. Dekat situ tidak ada masalah apa-apa lah. Bila mereka buat sesuatu benda yang melanggar, yang orang kata yang salah dan sebagainya, maka kita kritik sebab BN bukan PN. PH tak ada dalam Kabinet Keluarga Malaysia. Tak ada. Mungkin tak dapat information lah tu. Mungkin tidak dapat information. Anwar Ibrahim adalah dilantik sebagai bertaraf menteri di dalam Kabinet Keluarga Malaysia. Jadi saya rasa mungkin information tu tak dapat kot. Strategi Zahid ni dia cuba pecahkan undian orang Melayu supaya PH menang dengan mudah. Ya betul. Itu hakikatnya UMNO muka tin sadin dia 3 segi tu. Kerja kilang saja pun tapi cakap besar muka mai. Tak sokong tapi gagal jawatan. Kita tak gagal jawatan, kita bukan cakap kita nak jawatan dan sebagainya. Ini adalah fitnah. Memang kita dah berjaya buat benda tu. Soalan ni tuan-tuan sebenarnya simple je, tetapi masalahnya tak faham.
Bila tak faham, duk tanya soalan hak lain. Bagilah kefahaman di situ dulu. Tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Saya nak beritahu lah cerita dia. Cerita dia, bila kita ni, COVID-19 ni, berjaya, berlaku semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Angka kes pada waktu itu mula-mulanya pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. So Tan Sri Muhyiddin Yassin lah yang telah merangka semua benda. Daripada pandemik kepada endemik. Dia yang rangka. Selama 18 bulan dia yang rangka. Bersama dengan jemaah-jemaah menteri di dalam Perikatan Nasional. Kita yang rangka semua ni. 18 bulan semua kita rangka. Termasuklah plan-plan yang kita buat. Antaranya adalah plan Permai, plan Permekasa. Dan yang sekarang ni adalah plan pemulihan. Orang-orang PH ni duk mengata kat kita ni nak ambil jawatan dan sebagainya. Sebab mereka tak tahu hakikat. Yang nak jatuhkan kerajaan ni, UMNO dengan PH ni bersama-sama nak jatuh kerajaan sebab mereka nak ambil ujung. Dan kenapa mereka tak jatuh kerajaan? Bulan 5 hari tu. Dan kenapa mereka tak jatuhkan kerajaan? Bulan berapa? Bulan 6 hari tu. Sebab apa? Sebab pada waktu itu, masih lagi Tan Sri duk merangka. Macam mana nak bagi negara kita ni selamat dan sebagainya. Macam mana nak memulihkan ekonomi dan sebagainya. Selepas mereka nampak sahaja Tan Sri umum bahawa dah nak sampai di ujung terowong, maka pada waktu itulah mereka nak jatuhkan kerajaan. Ini sebab duduk di bawah tidak tahu apa-apa. Macam saya duduk di Biro Penerangan, saya tahulah. Jadi, pada waktu itu, apabila jatuhnya kerajaan, Tan Sri letak jawatan. Pada waktu itu, UMNO nak gabung dengan PH. Tetapi pada waktu itu, yang sokong untuk gabung dengan PH 15 orang. Dan Ismail Sabri terpaksa jumpa dengan PN. Dia jumpa dengan wakil PAS, Taqiyuddin pada waktu itu dekat Publica. Nak minta sokongan PAS. Dan orang PAS bagi tahu mereka boleh sokong sekiranya Perikatan Nasional sokong. Dan selepas itu Ismail Sabri berjumpa dengan Hamzah Zainuddin dekat hotel Raja Chulan. Untuk bincang supaya bersatu sokong. Tetapi pada waktu itu tidak ada keputusan yang dibuat. Sehinggalah tidak boleh dibentuk kerajaan. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan CSA agreement bersyarat sokong dengan Tan Sri bersyarat menyokong kepada Ismail Sabri ni adalah yang pertama, dia perlu meneruskan pelan-pelan yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang keduanya, dia tidak boleh mengganggu gugat kes di mahkamah. Sebab itulah kita sekarang ni bukan kita nak jawatan, kita masuk balik dalam kerajaan untuk membuktikan bahawa kita ini tidak bersalah. Jangan jadi bodoh. Yang sebelum ni jadi Menteri Ekonomi yang mereka kritik, Azmin Ali. Sebab tu Perikatan Nasional suruh lantik balik Azmin Ali jadi menteri. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan Azmin Ali gagal. Dan hari ni berjaya sebab siapa? Azmin Ali. Begitu juga dengan lain-lain menteri yang mereka kritik gagal dan sebagainya. Maka diletakkan di situ semula untuk membuktikan bahawa Perikatan Nasional tidak gagal. Bukannya sebab kita nak jawatan. Bukan, kalau kita nak jawatan, semua kita lantik, orang kita dapat ni apa semua. Sebab itu yang dilantik itu adalah tempat-tempat yang memang orang bersatu duduk di situ. Untuk memastikan bahawa apa yang dia telah buat itu tidak diambil oleh orang lain. Apa yang dicadangkan oleh Ustaz Supian ni adalah tarik sokongan. Jangan ambil jawatan. Bagi je kat PH. Bagi dekat PH. PH lah dapat kredit. Rakyat pada waktu itu duk kata kerajaan gagal. Bila bagi kepada PH tempat Azmin, Menteri Ekonomi dan sebagainya. Azmin dah buat kerja. Ustaz punya strategi politik bagi je dekat Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim jadi Menteri Ekonomi, dia buat kerja sikit, dia claim dialah yang berjayakan ekonomi negara. Macam tu juga dengan tempat Menteri Pendidikan. Razi Hidin dah buat macam-macam dah. Ustaz punya strategi politik bagi je kat PH. Memanglah sebab dia sokong orang PH, dia duduk dengan PAN. Bagi je lah kat PH. Lepas tu PH lah yang dapat kredit. Semua bagi. Lepas tu bila main kat kita,
Oh, nak jawatan. Sebab tu dia tak pernah kritik PH. Dia kritiklah PH ni semua. Kritiklah PAN. Sebab apa tak berani kritik PAN? Kritiklah Amanah. Kritiklah Anwar Ibrahim. Sebab apa dia tak berani kritik? Yang kritik sebelah sini ya. Dan apa yang dia kritik tu semua, tak logik akal pun. Mana ada logik akal yang dia kritik semua tu? Tidak ada logik. Nak tinggal, bagi kat mereka. Bagi kat mereka. Untung lah mereka dapat semua lah. Sebab itu yang paling penting strategi politik. Dan rakyat kena faham. Rakyat kena faham benda ni. Dan insya-Allah bulan 7 ni pilihan raya umum kita lawan lah. Yang kita nak pergi bagi semua kat mereka. Buat apa? Tuan, soalan yang lain saya dah jawab penuh tuan. Saya dah jawab penuh dah. PH tak mau gabung dengan kluster mahkamah. Kenapa PH sign MOU? Tuan-tuan, jangan tipu rakyat tuan-tuan. Benda ni jangan tipu rakyat. Ni macam Munir Hadi ni, budak mentah ni. Dia kena belajar. Dalam perlembagaan dah bagi tahu dah. Perdana Menteri ni dia cuma perlu cukup majoriti. Dalam perlembagaan persekutuan di bawah perkara 43 2A. Dah bagi tahu bahawa kalau seseorang itu cukup majoriti untuk jadi Perdana Menteri, maka dia haruslah dilantik untuk jadi Perdana Menteri. Dan saya nak tanya di sini, untuk tujuan apa MOU dibuat? MOU tidak ada dalam perlembagaan. Apakah MOU ni? MOU ini adalah punca kuasa. MOU adalah punca kuasa. Dan dia tak perlu ada agreement pun. Dan kenapa PH nak kena sign agreement, nak kena bayar gaji, nak kena bagi peruntukan duit dan sebagainya? Sebab apa? Sebab punca kuasa untuk mereka sokong Barisan Nasional. Nak bohong apa orang PH yang kata mereka tak sokong kluster mahkamah? Belajarlah perlembagaan. Sebab Perdana Menteri dah ada majoriti. Buat apa nak buat MOU? MOU ni punca kuasa. Sebab apa? Kemungkinan Perikatan Nasional akan tarik sokongan. Bila Perikatan Nasional tarik sokongan, maka adalah PH untuk sokong kepada Ismail Sabri. Itulah sebabnya designnya agreement tu dibuat MOU. Nak buat MOU tujuan untuk apa? MOU adalah punca kuasa. Dan punca kuasa ni untuk apa? Untuk sokong kerajaan. Bila sokong kerajaan, samalah sokong kluster mahkamah. Itu saja. Okey, tuan. Waalaikumsalam. Ahmad Awang Noh. Mana Tok Din tak ada? Tok Din. Dia kata nak bisi malam ni. Saya dah jawab dah. Orang yang cerdik dia akan tahu. Sebab apa? MOU tu persafahaman politik. Okey, persafahaman politik ni untuk tujuan apa? Bila sebut tentang persafahaman politik ni, asas dia untuk apa? Asas dia untuk apa? Punca kuasa lah, ngong. Asas dia punca kuasa sebab dia tidak ada dalam perlembagaan. Bila dia tidak ada dalam perlembagaan, kenapa nak dibuat benda tu? Nak dibuat benda tu adalah punca kuasa. Ya, betul. Amy sebut ni betul. MOU tu adalah idea PM8. Dan kita lihat pada ketika itu, kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin buat MOU. Tan Sri Muhyiddin Yassin ajak buat MOU. Okay, so good. Benda ni good tuan-tuan. Saya nak pin. Okay, saya nak cerita. Bagus bagus dia bukan follow sebab ada orang bangkit. Okay. Tan Sri Muhyiddin Yassin buat MOU pada waktu tu sebab apa? Sebab nak jadikan punca kuasa untuk dia jadi Perdana Menteri. Sebab 15 orang telah pun menarik sokongan. Maka dia tidak cukup majoriti untuk jadi Perdana Menteri. Maka dia kena memanggil orang di sebelah Pakatan Harapan untuk sokong dia supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Sebab dia hilang majoriti. Dia kena dapatkan sokongan. Orang sokong dia baru dia boleh jadi Perdana Menteri. Sebab ini adalah perlembagaan. Perlembagaan sebut benda tu. Jadi saya nak tanya sekarang ni, Ismail buat sebab apa? Ismail Sabri buat sebab dia telah pun hilang keyakinan dan juga mungkin sokongan di kalangan orang Perikatan Nasional. Dan benda ini juga telah dihujahkan di dalam Parlimen, Hansard
Parlimen. Anwar Ibrahim sendiri sebut yang duduk di bawah ni ahli biasa PKR. Anwar Ibrahim, Presiden PKR, sebut di dalam Parlimen bahawa beliau menyokong kepada Ismail Sabri. Beliau buat MOU bersama dengan Ismail Sabri kerana punca kuasa. Kerana Ismail Sabri tidak disokong oleh Perikatan Nasional. Ismail Sabri tidak mampu untuk membuat undian berkaitan dengan speaker dan juga tidak mampu untuk membuat apa-apa undian sekiranya dia tidak mendapat sokongan daripada Pakatan Harapan. This is the word of Anwar Ibrahim di dalam Parlimen. Recorded dalam handset Parlimen. Everyone boleh baca benda ni. Kalau dia pergi ke handset Parlimen, dia boleh baca benda ni. So, the MOU adalah punca kuasa supaya memastikan Perdana Menteri hari ini tetap mendapat sokongan. Sekiranya Perikatan Nasional menarik sokongan. This is the fact. Terima kasih orang kata apa? Kerana membangkitkan berkaitan dengan MOU ADA PM8. Dah dapat Waalaikumsalam Anjang PLD. Pak Munir bertidur lah esok sekolah Kasih pada yang bebal tu pasal dia. Mereka tak aktif tu masalah dia. Bila saya tu tengah lahir mana dia? Okay. Tu tidur lah. Okey tuan soalan. Mana Kira PM8 nak sokongan daripada NON dengan DAP lah. PM kan saya bagi tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang majoriti waktu itu. Memang saya bagi tahu. Dan benda ni semua rakyat macam sebelah kita tuan-tuan. Kita takkan tipu. Memang Tan Sri Muhyiddin Yassin ada buka kepada blok pembangkang. 15 orang. Siapa nak sokong dia? Tak kisahlah. Daripada DAP ke, PKR ke mana ke, sesiapa nak sokong dia untuk jadi Perdana Menteri, mai lah. Dia tidak ada masalah. Sebab dia memang dah hilang majoriti waktu itu. Tetapi masalahnya sekarang ni, PH dia tidak menyokong pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab dia telah pun membuat orang kata apa, pakatan dengan Barisan Nasional. Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional adalah kluster mahkamah. Ini yang kita perlu ingat. Anwar Ibrahim kluster mahkamah. Lee Guang Eng kluster mahkamah. Mak Sabu, dia punya keluarga dia adalah kluster mahkamah. Barisan Nasional adalah kluster mahkamah. Mereka ni semua kluster mahkamah. Yang bersih sekarang ni adalah Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional tidak ada sesiapa pun ahli parlimen di dalam Perikatan Nasional yang didakwa di mahkamah. UMNO kluster mahkamah tuan. UMNO kluster mahkamah. PKR kluster mahkamah. Amanah kluster mahkamah. DAP kluster mahkamah. Sebab itu mereka berbincang orang kata apa sekali. Dan yang tidak ada masalah rasuah, yang tidak ada masalah salah guna kuasa, maka yang tidak ada salah guna kuasa dan tidak ada rasuah hanyalah Perikatan Nasional saja. Dan sekarang ini mungkin ada orang kata Perikatan Nasional kerajaan. Perikatan Nasional sebahagian daripada kerajaan. Perdana Menteri sekarang ni adalah UMNO. Sekiranya betul lah Tan Sri Muhyiddin Yassin ke mana-mana orang yang ada buat penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah, kenapa mereka ini tidak didakwa di mahkamah? Ini persoalannya sekarang ni. Sekarang ni Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kanan yang lain adalah orang UMNO itu sendiri. Dan kenapa mereka tidak membuat pendakwaan ke atas orang-orang dalam Perikatan Nasional? Ini membuktikan bahawa Perikatan Nasional sahajalah parti di Malaysia ini yang tidak ada pesalah-pesalah rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Yang lain semua ada. Okey, tuan masalah buntut
Ya, Perikatan Nasional tidak ada kes mahkamah. Ha? Ini fakta tuan, ini fakta. And orang kata apa? Menolak kluster mahkamah, sokong Perikatan Nasional bergerak solo, betul ya? Betul ya? Ada yang dah koyak ke malam ni, Fik? Mereka dah koyak, habis. Lah ni bukan duk sokong, kita bukan sokong, kita CSA dengan dia. Kita CSA dengan dia. Projek pipe gas dekat Sabah, Muhyiddin balik. Cuba cerita sikit. Apa nama ni? Projek pipe kat Sabah, Muhyiddin balik. Apa ni? Saya tak faham. Apa ni? Bagi penuh. Awal lagi dah ni. Kesian kat mereka. Besok lah tuan. Atuk Johari berapa ramai tak faham. Fik, BC, Amy tu Sat tak? Saya tengah menunggu Datuk Nordin tuan. Sebab Datuk Nordin dia nak cakap tentang Gurkha ni sikit. Dia beritahu tadi. Atuk Johari berapa ramai? Saya tak faham ni. Saya tak faham soalan apa Atuk Johari berapa ramai ni. Fik, fokus pada PRM Melaka. Jangan layan komen sampah Jekong UMNO dan RBA. Buang Karen ya. Ya betul ya. Fik, susah sangat kan mereka nak mengaku bersalah. Ni Masalahnya yang kita terpaksa buat penerangan ni sebab mereka tak mau mengaku salah mereka lah. Dan curi pasiang tak mengaku. Curi duit anak yatim tak mengaku. Curi duit negara tak mengaku. Lepas tu yang peliwat. Sama juga tuan-tuan. Hari ni adalah orang PKR masuk kat dalam page lah live saya. Bila kita tanya kepada mereka, apabila seseorang itu, apabila seseorang itu didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Jenayah, orang tu bersalah ke tak? Mereka pun jawab, salah. Apabila dia pergi ke Mahkamah Rayuan, untuk meminta supaya semakan dibuat ke atas keputusan mahkamah yang pertama, dia masih lagi bersalah sehinggalah Mahkamah Rayuan membuktikan dia tidak bersalah. Sekiranya di Mahkamah Rayuan pun dia bersalah, adakah dia seorang yang bukan bersalah? Mereka cakap dia masih lagi orang yang bersalah sebab keputusan itu dikekalkan. Lepas tu dia pergi ke Mahkamah Persekutuan untuk menyemak keputusan Mahkamah Rayuan. Dia panggil apa nama ni? Appeal, menyemak semula lah. Sebab dia tak setuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan. Dia masih bersalah sehingga Mahkamah Persekutuan membebaskan dia daripada kesalahan tu. Sekiranya dia pergi ke Mahkamah Persekutuan tidak membebaskan dia dan dia masih seorang lagi bersalah, adakah dia bersalah? Mereka pun jawab bersalah. Lepas tu saya tanya kat mereka, habis tu kes Anwar Ibrahim macam mana? Anwar Ibrahim terbukti bersalah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan sebagai seorang peliwat. Dan dia diampun atas kesalahan meliwat. Bukan didapati tidak bersalah. Dia diampun atas kesalahan meliwat. Bermakna dia masih lagi seorang peliwat. Adakah dia seorang bersalah? Mereka kata apa? Tidak ada 4 orang saksi. Toya hampa Bila kena kat batang hidung hampa, tidak ada 4 orang saksi lah. Dekat akhirat nanti baru tahu lah. Dah bersalah di 3 mahkamah. Mana bersalah lah, kena terimalah Anwar seorang peliwat. Kenapa tak boleh terima Anwar seorang peliwat? Oh tak boleh, Anwar kena fitnah. Fitnah apa? 3 mahkamah dia dapati bersalah. Bila kena kat orang lain, bersalah. Bila mai saja sebut saja Anwar Ibrahim, tak bersalah. Nak tahu kena ada 4 orang saksi. Hampa ada 4 orang saksi, nampak dia duduk liwat. Mampu juga mereka ni. Ya Datuk, jom BC Datuk. Boleh BC dah. Saya nak BC dengan Tok Din kita. Mana Tok Din Anak buangan UMNO hampir merempat. Ya, Assalamualaikum. Ni apa nama kanda search Abang Nasir Daud daripada kumpulan search. Jadi ni bang, dah habis PKP ni, bila nak buat konsert ke apa ni? Mulut aku tengok ni stupid. Stupid tahu mana? Sistem kita dah tahu dah. Kita tanya. Salah semua. Lepas tu dia kata stupid. Ni ada salah seorang ni. Ni orang PH ni. Ni orang PH ni tuan-tuan. Bila kita tanya.
Bila kita tanya, Mahkamah Tinggi salah tak? Salah. Mahkamah Rayuan salah tak? Salah. Mahkamah Persekutuan salah. Bila kena nama Anwar Ibrahim ya, tak bersalah. Macam mana tak bersalah? 3 mahkamah kata dia peliwat negara. So, Muqtar Tajemin pun peliwat. Buktikanlah kerajaan sekarang ni kerajaan MOU. Mana ada orang bangkitkan dalam ni apa semua? Assalamualaikum Datuk. Tidur nak Salam. tidur Datuk. Ingat Datuk nak cakap apa malam ni? Maksud tadi berterlepas ya terlena ni. Okey, boleh kuat dia. Boleh Datuk, teruskan. Apa cerita tadi? Cerita apa lah? Saya duk cerita tu lah pasal saya pergi di Jerlun tu yang saya cerita kat Datuk tu lah tadi petang tadi tu. Kepimpinan tu lah, pasal tu. Okey, lain tu pasal Melaka, cerita apa? Melaka tu pasal ni lah, pasal tadi dia pun sebut tentang sekiranya lah BN ni teruk, kenapa lah ni Perikatan Nasional tak tarik sokongan? Saya cakap lah nak tarik sokongan, rugilah kita nak pergi perang. Kita dah bawa machine gun, peluru berpandu apa semua sekarang ni. Lepas tu kita serah kat lawan, suruh lawan tembak kita. Sebab kita tahu pandemik COVID-19 ni berlaku pada zaman Tan Sri Muda Yassin dan dia dah rangka dah semua kerja 18 bulan. So bila kita nak tinggal bagi kat mereka, ibarat macam tu lah, kita pergi perang, kita bawa tombak, kita bawa parang, kita bawa pedang, lepas tu kita pergi tinggal semua kat lawan kita, suruh lawan kita tikam kita, bodoh lah kita. Sebab tu apa yang kita nak sekarang ni adalah pilihan raya umum. Sekiranya kita bagi kepada PH jadi kerajaan, maka PH akan menggunakan plan-plan yang telah dibuat oleh Tan Sri Muda Yassin, dan bila berlakunya pilihan raya, mereka akan hantam kita balik. Semua mereka akan claim. Ya tu. Ya. Waalaikumsalam lah, banyak salam tu. Okey. Saya tengok apa ni hari 2 ni banyak sangat apa ni kepimpinan bersatu, UMNO BN bagi statement tu kata nak pergi Solo, kemudian duk negotiate kan. So kita jangan berpecah Melayu. Kumpulan PAS pun sama juga ada macam tu kan, Fik, kan. Jadi macam satu keadaan yang selaru sikit lah saya nampak kan. So tadi saya dah tengok lah banyak sangat statement tu. Jadi nak macam mana dia semua duk kata pecah undi Melayu dan sebagainya. Jadi ini adalah isu kempen ni yang sebut hari ni. Bagi saya kempen untuk masa hari ni saya ingat bukan penting sangat dah. Semua dah tahu dah. Kempen secara fizikal lah maksud saya kan. Acara tradisional ni. Panggil orang main cakap sembang, bawa beras pi apa, gula, kopi apa lah. Nak bawa tu, saya ingat zaman lah dah berubah dah. Tak tahu dengan COVID ni lagi. Kan? Dengan COVID ni kita kena pakai alat baru lah. Banyak kumpulan yang marah kepada KJ, Menteri Kesihatan pasal tak boleh kempen sebagainya. Bagi saya kalau tak boleh kempen tak boleh lah, tak buatlah. Kita buat cara maya sekarang ni. Yang keduanya rakyat pun dah tahu dah semenjak pilihan raya 2018 tu, rakyat dah tahu pilih dah yang mana bagus atau yang tak bagus. Dia pun tahu dah siapa. Jadi saya nampak di sini janganlah guna sebagai isu kempen tu pecah Hindu Melayu. Jadi saya nampak ni senang saja kalau jadi tiga penjuru. Ini pun sebab formula kita tengok sebab akan berlaku untuk pilihan PRU akan datang pun modus operandi yang sama juga akan berlaku. Sebab tu semua jadi nervous ni. Kumpulan UMNO BN pun jadi nervous semua ni. Saya tengok kumpulan PAS pun ada juga yang nervous tu. Macam takut kan. Bila ada boleh buat di Melaka ni. Jadi bagi saya mudah saja. Kalau orang Melayu dia rasakan dia tak mau pecah undi, kalau masuk 3 penjuru pun dia buat pilihan lah antara Pakatan Harapan, BN dan juga PN. Dia boleh nilai lah parti mana yang mana yang bersih, berintegriti. Yalah nak cakap parti yang perfect tu memang tak ada lah, tapi yang mana yang terlebih baik antara 3 ni, buat pilihan lah. Jangan jadi hardcore ni orang Melayu ni hardcore sokong
Ni apa ni VN ke, hak kos sokong PN ke, hak kos sokong PH ke. Ya, jangan buat excuse ini boleh pecah. Dia tak ada isu tu. Kalau Melayu dapat fikir waras, dia pilih antara tiga. Yang mana yang paling terbaik? Pilihan raya kita kena teruskan juga. Ya, ini negara kita negara demokrasi. Suka tak suka pilihan raya is part of our life. Ya, macam Tun sebut tadi, statement petang tadi. Tun kata pejuang tak akan ambil bahagian. Ya, ya. Tak apalah, itu keputusan parti pejuang. Mungkin Tun nak fokus di PRU, ya, untuk negeri ini sebagai satu yang tak penting bagi pejuang. Mungkin fikiran Tun macam tu kan. Jadi pilihan raya Melaka pasti akan diteruskan. Ya, dah diputuskan ya. Jadi jangan duduk salah kata apa ni orang Melayu berpecah lah, nanti perkataan harapan menang lah. Dah bagi saya hak masing-masing orang Melayu. Dia jangan lagi ya. Okay, nak celah sikit lah. Saya cukup tak suka dengan sentimen orang Melayu pecah ni. Sebab apa? Mereka ni cuba nak bagi pemikiran orang Melayu ni jumut. Sebagai contoh macam saya sebut semalam lah di Terlun semalam saya kata. Bila sebut kata parti Melayu ni, saya nak tanya, parti tu adalah, adakah parti tu bangsa Melayu? UMNO tu bangsa Melayu. PAS tu bangsa Melayu. Apa nama ni, Bersatu tu bangsa Melayu. Bukan, dia adalah pertubuhan. Dia bukan manusia, dia bukannya bangsa, dia bukannya ras, dia bukannya keturunan. Dia pertubuhan. Dia pertubuhan, dia bukannya satu yang mewakili dan sebagainya. Dia adalah pertubuhan. Dan pertubuhan ni sekiranya pemimpin dia ni bermasalah, adakah dia bagi jaminan kepada orang Melayu? Sebab tu kita timbulkan persoalan. Orang Melayu nak apa sebenarnya? Orang Melayu sebut, okey, mereka nak dua benda. Mereka nak peluang, mereka nak sosioekonomi mereka. So bila mereka sebut mereka nak peluang dengan mereka nak sosioekonomi, kita tanyalah. Anwar Ibrahim, sekarang ada 3 orang pemimpin. Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Zahid Hamidi. Sebab dia Presiden UMNO, Presiden mesti jadi Perdana Menteri lepas benda ni. So adakah Zahid Hamidi ni boleh bagi jaminan daripada sudut peluang dan juga ekonomi? Duit tabung anak yatim dengan tabung masjid pun dia rembat. Belum tentu kita boleh percaya dia boleh jaga orang Melayu. Anwar Ibrahim boleh ke? Anwar Ibrahim janji daripada tahun 1998 sampai lah. Apa janji yang dia buat? Janji apa yang dia buat? Tidak ada satu janji pun yang ditepati. Hanyalah obses untuk jadi Perdana Menteri. Sekarang ni yang kita nampak bukan janji tapi jaminan. Adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak pernah janji apa-apa pun. Tu saya tanya mereka, apa janji ataupun manifesto yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, masa PRU 15. Yang sebut pasal tol apa semua adalah PKR. Tan Sri Muhyiddin Yassin dia jelas. Dia kata apa? Dia akan pastikan orang yang salah dalam YMDB dan rasuah apa semua ni masuk dalam mahkamah. Semua masuk dalam mahkamah. Najib kena dakwa dan sebagainya. Dan sekarang ni saya nak tanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah tak janji tentang nak bagi bantuan itu, bantuan ini dan sebagainya? Dia tak pernah janji. Dia laksana saja. So dekat sini kita nampak terang, inilah jaminan untuk orang Melayu. Orang Melayu bukan perlukan janji, dia perlukan jaminan. Janji semua boleh buat janji. Sebab itulah bila kita nak cantumkan orang Melayu tu, dia bukannya cantumkan parti politik ni. Maknanya orang Melayu ni kena bagi undi lah kepada Perikatan Nasional. Macam tu juga dengan orang Cina. Orang Cina tak pernah pun. Orang Cina terbahagi kepada 3 kumpulan. Mereka ada MCA, mereka ada gerakan, mereka ada DAP. Orang Cina tak pernah pun buat penyatuan orang Cina. Mana kita pernah dengar pun muafakat Cina, pernah dengar tu? Muafakat Cina. Tak pernah dengar pun lah kan. Muafakat Cina ke, penyatuan Cina ke. Tak pernah dengar penyatuan Cina. Tetapi orang Cina buat je lah. Dia rasa DAP betul, dia bagi semua bagi undi pada DAP. Dia rasa MCA betul, semua bagi undi pada MCA. Dia rasa gerakan, gerakan pernah jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia bagi semua undi kepada gerakan. So orang Melayu pun macam tu lah. Orang Cina tak pernah buat penyatuan Cina, muafakat Cina pun mereka boleh bersatu. Orang Melayu nak kena bersatu, parti pun nak boleh bersatu. Okay, Tok, teruskan Tok. Ya. Sekarang ni bagi saya isu antara janji dengan integriti.
Okey, itu lebih penting lagi. Ya, yang satu lagi konsep antara apa parti-parti Melayunya lah. Yang kita kata parti Melayu ni 3 parti sekarang ni lah yang ada apa dia punya manifesto dia ada apa perlembagaan dia dalam untuk khusus orang Melayu Bumi Putra dan juga bangsa lain disebut di situ. Ya, jadi bagi rakyat Malaysia ni tak kira lah Melayu, Cina, India kan, antara janji atau jaminan dan integriti yang mana lebih penting dulu. Saya kata kita pilih seorang calon dari satu parti yang berintegriti. Saya pasti apa-apa apa tu yang jaminan dapat diberi kepada rakyat. Ya, tapi integriti tak ada. Jadi minta maaf cakap lah ikut sejarah daripada UMNO BN kita tengok apa integriti mereka. Mereka cari kuasa untuk apa. Banyak bukti dah ada dah. Okey, jadi rakyat nak pilih tengoklah dua isu ni. Kalau seorang pemimpin dan parti yang berintegriti, saya pasti dia akan melaksanakan kebaikan untuk rakyat. Itu dah pastilah. Dari segi untuk membela nasib rakyat, saya tahu perkara tu tak susah kalau kita ada integriti dan kita berani. Dan kita telus. Ya, sebab negara kita ada duit. Kalau kita buat cara betul, kita buat sesuatu untuk bekal rakyat, kita ada integriti, dah bagi saya dah pastilah akan berlaku yang kebaikan untuk rakyat. Dia tak akan pelahap duit, ya, dia tak akan buat sesuatu ada niat dia untuk berkayakan diri dia dan kroni-kroni dia. Ini integriti 3 perkara tu tak salah guna kuasa. Jadi bila dia jadi pemimpin, jadi apa wakil rakyat, dia jadi menteri dalam kerajaan, dia pasti akan berlaku satu yang baik. Buat satu projek di Kedah contohnya nak buat. Dia buat projek jalan. Kalau dia pemimpin dari parti berintegriti, projek akan jalan dengan elok. Tak ada isu-isu rasuah di situ. Tak ada isu salah guna kuasa. Jadi ini patut ayat patut sedang. Dia segi pelaksanaan untuk kebaikan rakyat itu tak susah bagi saya. Ya, sesiapa pemimpin yang dapat pendidikan sederhana pun, ya, dengan pengalaman yang ada, dia boleh laksanakan semua kerja-kerja. Sebab tu saya walaupun saya ada PhD, saya selalu cakap rancangan Malaysia ke-12, tulis polisi filosofi begitu elok sekali buku. Pelaksanaan apa dah jadi. Kita tak payah. Kita bukan negara maju lagi. Kita negara sedang bangun. Banyak kemudahan kita perlu untuk rakyat. Di Kedah ni, Lungguk Dik Mai, contohnya. Tak payah fikir apalah, kita buat kemudahan untuk rakyat sudah. Buat jalan raya bergelok, longkang bergelok, jangan banjir, jangan berlubang. Okey? Itu Al-Ustaz contohnya. Adakah kita hidup kesenangan begitu? Kenapa ini berlaku? Janji dan jaminan saya ingat itu senang, tapi itu segi integriti. Ya, adakah mereka ikhlas untuk melaksanakan untuk kebaikan rakyat? Jadi rakyat dah tahu dah sekarang ni. Saya sebutkan calon dan juga parti yang berintegriti. Selalu saya sebut. Sekarang nak kempen apa? Bukan rakyat tak tahu lagi. 2018 punya pemilihan, Tun dah kempen satu Malaysia dari segi integriti pemimpin. Ya, kita pilih siapa? Bila kita sebut integriti, saya ingat bangsa lain pun, bukan Melayu pun akan sokong. Ya, satu pemimpin dan parti itu macam Tan Sri Muhyiddin, sederhana. Saya ingat dia paling berintegriti bagi saya lah. Kalau orang tak setuju pun tak apalah, terpulang pada masing-masing lah kan. Tapi ada kes mahkamah, ya, walaupun tak salah pun masih rayuan, tapi itu isu integriti. Ya, kalau di negara lain pemimpin tak payah cari mahkamah pun, keluar berita kata dia tak betul lah, walaupun di United Kingdom dia tak jawatan. Ya, kita ni kita korek semua, dah buktikan segala-gala. Duk pusing-pusing fakta-fakta, kata tak salah juga. Ada juga kumpulan yang sokong dia. Pemimpin ni bagus ni, tak salah. Ada juga yang kita tengok komen di sini. Mahkamah bukan putus lagi, ada peringkat rayuan sampai mahkamah persekutuan. Inilah isu integriti. Ya, Dok, saya Dok, hal tu saya duk terang. Daripada ni tak faham mangkak you daripada ni. Macam orang PH juga kita duk terang. Macam orang PKR. Kita beritahu, Anwar salah sampai peringkat persekutuan pun. Dia pun tak tahu apa makna rayuan ni. Siapa-siapa yang terbukti bersalah di Mahkamah Tinggi Jenayah, dia bersalah. Dia pergi ke Mahkamah Rayuan ni adalah untuk appeal. Appeal ni maknanya untuk dia menyemak semula keputusan yang telah dibuat. Tetapi sebelum keputusan Mahkamah Rayuan tu dibuat, dia masih lagi seorang bersalah. Kecuali apabila Mahkamah Rayuan mengeluarkan dia ini dibebaskan daripada pertuduhan, barulah dia tak bersalah.
sekarang ni status dia apa? Status dia sekarang penjenayah lah. Sebab tu Singapura tak benak dia masuk atas sebab apa? Singapura lebih cerdik daripada orang Malaysia. Sebab tu mereka nak keluar dulu. Sebab mereka cerdik lagi. And mereka punya level knowledge mereka tinggi. Mereka kata dah penjenayah. And Mahkamah Rayuan belum lagi mengatakan dia bukan penjenayah. So dia masih lagi penjenayah. Sebab tu mereka tak bagi dia masuk Singapura. And tapi orang Malaysia kita ni mangkap. Bila dia pergi Mahkamah Rayuan sebagai contohnya, dia bersalah. Dan kemudiannya pergi ke Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan bebaskan dia, barulah dia tak bersalah. Tetapi selagi Mahkamah Persekutuan tak buat keputusan, dia masih seorang bersalah dan juga penjenayah. Itulah undang-undang yang dijalankan di dekat dalam negara kita. Bila dia sebut innocent until proven guilty, saya nak tanya, is it Najib is proven guilty or not? Najib is proven guilty. Bila dia sebut innocent until proven guilty, oh pandai tapi tak faham tu. Datuk duduk UK lama. Dia pun tak faham bahasa Inggeris tu. Dia pun tahu innocent until proven guilty. Is it Najib is proven guilty or not? Najib is proven guilty right now. So dia bersalah lah. Okay, tu terungkan. Ya betul lah. Sebab tu saya cakap isu tadi ni kan, kita main naratif macam di Melaka ni. Ya, oh kita kata apa tu ni, apa tu, jangan ada 3 penjuru. Maksudnya BN dengan PN ni apa tu jangan bertembung. Ya, kalau bertembung tu undi kita pecah, Melayu kan pecah. Tapi orang Melayu adakah begitu bodoh, begitu jahil sekali? Ya pilihlah pemimpin, calon dan juga parti yang berintegriti. Mana yang lebih baik antara dua itu? Ya, jadi kalau dia orang Melayu, khususnya lah di Melaka, tapi masalah itu masuk juga. Saya tengok naratif yang kata pecah undi Melayu ni, kalau 3 penjuru ni kan. Bagi saya tidak ada isu kalau pengundi khususnya orang Melayu dapat berfikir secara waras. Ya, dia menentukan siapa yang lebih baik yang daripada yang ada tu. Ya, nak yang perfect memang tak ada lah, tapi kalau ada 3 parti bertanding, salah seorang parti akan menang, akan tubuh kerajaan. Okey, jadi buat keputusan lah. Nak pilih siapa lebih baik. Dia rasa BN lebih baik kalau 3 penjuru lah. Kalau PN lebih baik, okey, tak apa dia undi PN. Kalau PN dia rasa PN lebih baik, undi PN. Itu tu pulang kepada rakyat, kepada pengundi. Jadi apa ada buat naratif ni pecah-pecah undi? Tak ada kalau kita buat keputusan based on integrity. Ya, takkan berlaku. Tapi oleh sebab kita memilih tak ikut dari segi konsep integriti calon dan juga parti. Jadi kita buat satu persepsi seolah-olahnya aku daripada kumpulan ni aku mesti sokong kumpulan ni. Aku dari sini. Sebab tu yang nak kempen, tak nak kempen yang bahasa gelabah tu. Ya. Kalau semua orang dah tahu dah persepsi bukan isu baru, isu dia dah lama dah. Jadi buat pemilihan je lah. Kalau apa yang orang Melayu pilih, kalau apa salah memilih, tak apa, kita terima risiko lah. Tapi isu lain tu, integriti penting saya. Kalau parti dan calon integriti, insya-Allah lah dia kan, Malaysia boleh maju. Ya, kita boleh buat segala-gala janji semua dia boleh dibuat. Kita takkan berbohong dengan apa kita janji. Kita akan berusaha. Itu perkara tu mudah, Syafiq. Segi bangunan pada hari ini, teknologi semua ada, kepakaran semua ada. Kalau kita ada sumber kewangan, pendapatan kerajaan, kita belanja dengan elok tanpa ketirisan. Ya. Kita boleh buat banyak-banyak perkara. Ini patut kita sentuhkan. Jadi yang mana lebih penting? Pilihlah satu. Ya, sebab kalau kita nak maju dan kita rasa untuk majukan negara kita ini. Okey, tambah sikit Syafiq. Nak kata apa lagi? Ya betul tu. Apa nama saya sokong bab integriti tu mas. Saya sokong sebab tu saya selalu tanya mereka. Sebab orang kampung mereka tak faham betul integriti ni boleh tambah. Jadi saya tanya lah mereka apa orang Melayu nak sebenarnya. Tapi khusus pada integriti lah. Jadi bila pemimpin itu tidak ada integriti, maka dia tidak boleh menjamin kepada rakyat di bawah ni. Dan dia tidak juga boleh menjamin kepada negara kita. Sebab itulah kalau kita tengok apa saja yang mereka buat, mereka hanya mencukaikan rakyat dan juga mereka enjoy. Sebab ini pun rakyat kena tahu juga duit negara mai daripada mana. Perdana Menteri tak boleh meniaga pisang, dia tak boleh meniaga ubi goreng. Dia tak boleh meniaga cok kodok dan sebagainya. Dia kena ambil daripada mana? Wang negara mai daripada mana? Wang negara mai daripada kutipan cukai-cukai rakyat lah, rakyat yang bagi duit. Bila rakyat dah bagi duit, masuk dah di dalam kumpulan wang yang disatukan. Apabila dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan, sekiranya pemimpin ni seorang pemimpin yang berintegriti, maka dia akan gunakan duit itu untuk membangunkan negara, untuk memastikan negara kita ni membangun ke arah negara yang maju.
Tetapi masalahnya bila dia tidak ada integriti, dia jadikan kumpulan wang yang diamanahkan tu sebagai dia punya mesin ATM dia. Itu yang jadi Ya. masalah dia. So ini yang jadi masalah, dan mereka mengatakan bahawa yang boleh jadi pemimpin ni hanyalah orang kata apa, mereka punya keluarga mereka saja. Sebab apa? Bukan disebabkan pak dia tu bagus, pak dia bekas Perdana Menteri maka dia ni bagus. Orang kata apa, Ya. Islam dah ajar dah, iman tidak boleh diwarisi, otak pun tak boleh waris juga. Kiranya Ya. Tun Razak tu bagus, tak semestinya Najib bagus. Makanya di sini amalan nepotisme dan juga kronisme yang mereka amalkan ni hanyalah untuk apa? Bukan nak mewarisi otak tu, tetapi nak mewarisi kekayaan, nak membolot hasil kekayaan negara untuk poket sendiri sebab tidak ada integriti. Sebab itulah negara kita ni jauh ketinggalan negara-negara lain yang merdeka sama dengan kita. Banyak negara yang membangun, kecuali negara-negara yang ada masalah ni lah tu, yang mana pemimpin dia cekau duit dan sebagainya. Negara-negara lain membangun. Negara Malaysia bukan besar mana pun, besar tuan ya. Ya. Tak besar mana pun tetapi tidak boleh membangun. Sebab apa? Sebab pemimpin tidak beramanah, tidak berintegriti, semua duk cekau dia dekat dalam poket depa ya. Kereta sampai berapa biji tu? Kereta nak guna sebiji beli 20 biji. Rumah dia macam istana, nak duduk sebuah bilik tu dia nak tidur, tapi rumah dia lebih daripada istana negara lagi. Guna duit rakyat. Tu sebab Ya. tu lah. Tu yang jadi masalah dia tu. Okey tak? Ya. Ya, jadi ini bila cakap saya parti integriti parti dekat pemimpin tu, jadi kita balik kepada bersatulah. Banyak orang kata sini ni bersatu baru setahun jagung. Iyalah, tak kira setahun jagung ke dah 1000 tahun jagung ke. Kalau dia tak ada integriti, tak integriti lah. Ya, apa isu yang setahun jagung ke tak ni? Kadang-kadang orang Melayu ni setengah ni tak cerdik. Logik pun tak ada. Pasal setahun jagung ni, saya tak setuju tu. Masa UMNO tubuh lawan dengan Malaya Union, waktu tu umur berapa? Waktu tu Tun Razak umur berapa? Mahathir umur berapa waktu tu? Hussein On pun umur berapa pada waktu tu? Mereka pun setahun jagung juga. Tetapi mereka boleh lawan dengan Malaya Union. Bukan ada parti sebelum-sebelum tu pun, ada lah Kesatuan Melayu Muda. Jadi orang kata apa, setahun jagung pun boleh menang dalam pilihan raya dan membangunkan negara. Ni bukti UMNO sendiri setahun jagung. Pada zaman Tunku semua tu, dan dibuktikanlah sebab apa, kepimpinan mereka tu berintegriti. Sebab tu dia boleh bangunkan negara. Macam tu juga lah dengan Parti Bersatu pun, kalau dia setahun jagung, dia berintegriti, dia boleh bangunkan negara sebab UMNO juga membuktikan dulu. Dan UMNO juga membuktikan walaupun dia lama, tetapi kalau pemimpin dia tidak berintegriti, maka negara akan rosak. Ni terbukti 2008 sehinggalah ke PRU 14, negara rosak sebab apa? Sebab walaupun parti dia tu bukan setahun jagung, 1000 tahun jagung, tetapi pemimpin dia tu masalah. Jangan kan. Iyalah, kadang saya tengok kadang komen ni kan, kita bukan nak cakap dari segi sokong satu parti. Ya, khususnya parti-parti berasaskan orang Melayu. Kan? Ya, jadi kita berubahlah untuk bergerak ke hadapan. Bila negara tak maju, duk komplain ya. Begitu juga dengan pemimpin dalam parti. Walaupun pemimpin dalam parti bersatu sendiri pun, saya benar nasihat kepada mereka, mestilah ada integriti berangkat bawah hingga atas. Kalau kita memang berkebolehan tinggi, kita boleh jadi calon. Kalau kita kurang berilmu, kurang pengalaman, bagilah peluang kat orang lain untuk jadi calon. Jangan pakai formula aku ketua bahagian, aku mesti jadi calon. Kalau konsep tu masih diteruskan, jadi sampai bila kita ada perubahan untuk negara kita ni? Ya, tambah-tambah kepada orang muda sekarang yang pengajaran tinggi. Macam kita tengok ahli doktor Dr. Faiz hari tu ya. Mereka berkebolehan. Saya kira dia ketua bahagian ke tidak agak apa. Ya, ini kita duk kawan nak konsep aku berebut dalam parti politik ni jadi ketua bahagian, tak kira parti apa-apa Syafiq. Bukan masuk bersatu saja. Aku mesti jadi calon. Itu modus operandi yang lama. Ya, kayak gitu kita bezakan antara pemimpin dan gurkha yang saya cakap lalu tu. Kan, kita perlu gurkha dalam parti pun ya. Kita cari orang yang untuk berjuang dalam parti. Ya, untuk bersama dengan rakyat berpenerangan kan. Ya, gurkha zaman British tu memang dibawa ke Malaysia tu, dibayar untuk berperang untuk kepentingan British.
Kita ingat jadi apa dia, kita jadi gurkha parti boleh tak apalah. Tak apa buat. Tapi bila jadi gurkha nak jadi jendera pula sekali. Kita bezalah antara dua ni kan. Maksudnya kita buat satu untuk kebaikan. Orang putih panggil win-win situation. Maknanya dua-dua akan beri faedah. Kan? Itu kena faham prinsip politik ni. Jadi kau tak mau ubah macam tu, so akan teruskan macam dulu jugalah. Biar kita begitu juga dengan pilihan raya negeri PRN di Melaka ni, itu sama konsep tu yang saya sebut tadi. Saya tak risau dari segi kempen ke tak kempen ke, rakyat semua dah tahu dah, media sosial pada yang debat SK, yang Ahmad Mazlan pun pasal sibuk hari ni buat statement kata kena kempen semua. Bukan saja Pakatan Harapan pun sama je. Nak kempen jauh dulu lagi. Rakyat ni saya ingat cerdik lah kot. Kita bukan hidup bawah tempurung pada zaman masa lepas merdeka dulu. Ini dah kurun abad ke berapa dah ni kan. Jadi rakyat tengok di segi saya sebut tadi tu, integriti. Kalau berintegriti, parti yang menang, kita boleh beri jaminan untuk bangunan untuk rakyat, kesenangan rakyat. Dia katakan dia buat perkara yang disalahkan yang tak betul lah. Maksudnya akan buat satu untuk kebaikan rakyat, tak kira bangsa apa pun sekali. Ya Tok, betul Tok. Ada apa-apa yang nak buat penambahan Tok? Tak ada lah. Saya baru dapat statistik SPR lah kan. Maknanya di Melaka nanti kan orang muda kurang, orang muda tak ramai, ada lebih kurang 1 juta orang je. Jadi yang ramai tu adalah golongan 30 hingga ke 40 dan juga 50 tahun ke atas lah. 50 tahun ke atas. Jadi golongan ni adalah golongan yang matang orang panggil golongan-golongan yang matang dalam penglihatan dan juga dalam pemikirannya. Jadi tidak ada alasan lah untuk tersalah pilih. Ataupun tidak ada alasan lah untuk nak cuba-cuba, nak try-try. So dekat sini bila kata sebut daripada sudut kematangan ini, maknanya mereka dah matang dalam membuat penilaian, melihat dan sebagainya, dan mereka kena memilih perkara yang benar lah. Untuk apa? Sebab sekarang ni, sebab tu saya kata orang Melayu ni nak apa sebenarnya. Jadi untuk menjamin kedudukan orang Melayu dan juga daripada sudut negara kita lah, negara bangsa kita. So hari ni malu tu apa yang ada kat dalam negara kita ni, saya rasa ada berpuluh tahun lah. Memang ada daripada zaman Mahathir lagi, ada daripada zaman Tun Razak lagi. So 10 tahun Najib menjadi Perdana Menteri, yang ada adalah TRX tu tu pun ambil tanah Abang Haji beli murah. TRX dekat mana? Dekat Kuala Lumpur tu. Itu satu saja yang ada. Sepatutnya negara kita ni negara yang duit banyak. Sepatutnya negara kita ni boleh membangun dan membuka peluang yang banyak kepada rakyat dia. So hari ni rakyat negara Malaysia nak kena pergi pula kerja di Filipina, di Siam, di Indonesia, yang mana sebelum ni rakyat-rakyat mereka yang main kerja kat dalam negara kita Malaysia. So rakyat Malaysia pun dah jadi macam Bangladesh dah sekarang ni. So itulah yang kita kena buat perubahan tu. Betul lah tu. Jadi tak ada banyak isu di Melaka ni saya rasa So biar rakyat kita beri kesedaran pada rakyat, pilih antara yang terbaik. Nak cari yang perfect memang tak ada lah macam mana pun. Kalau 3 penjuru pun pilih yang baik. Jangan duk fikiran jumut cara lama. Sebab aku daripada sesuatu parti tu, aku mesti sokong parti aku. Buruk ke baik ke, aku kena sokong juga. Dah tahu sejarah tak elok, tambah-tambah calon lagi, faktor calon tu. Jadi saya berharap lah, khususnya untuk kepimpinan bersatu ni, parti bersatu, kalau nak bertanding di Melaka ni, guna sebagai satu benchmarking. Letak calon yang berwibawa, berintegriti untuk bertanding, biar rakyat tengok. Lepas tu bila ada menang, buktikan bahawa kita memang berintegriti, bukan cakap saja, tapi tindakan kita pun berintegriti. Baru negara boleh maju. Jangan buat satu projek lah, tak tahulah kes curi pasiak ke, lah ni banyak saya tak tahu detail apa yang sebenar berlaku lah di Melaka tu. Ini integriti begitu juga sekarang ni kita di peringkat Malaysia ni, sekarang ni kerajaan BN kot, Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO BN kan. Walaupun parti ni tumpang kan. Satu lagi ni isu-isu yang MOU sign ni dengan kerajaan tu. Ada statement kata sebab tu ni kalaupun bersatu tarik PN tarik diri daripada kerajaan persekutuan, kerajaan persekutuan takkan tumbang.
Sebab ada MOU dah. Itu ada statement hari ni. Siapa beritahu saya tak pasti tadi tu. Jadi sebab tu maksudnya macam PN ni sekarang tak relevan lagi lah. Tak boleh blackmail kerajaan lagi lah. Sebab ada MOU dengan ni Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Ya, adakah itu benar? Kalau itu benar ni, saya akan cabar pengundi bangsa Cina khususnya lah. Khususnya penyokong DAP lah. Saya cabar mereka lah. Kalau itu hampa boleh terima. Jadi hampa pun pengundi-pengundi bukan bangsa Melayu pun sama jugalah. Integriti itu dipersoalkan lah. Itu yang saya dapat lihat lah Syafiq. Ya, apa berlaku dengan pergerakan PH. Mereka pun sama juga. Ya, iaitu mencari kuasa dan kepentingan pemimpin tertentu. Okey, baik. Itu saya punya Facebook dia masalah sikit, dia ni Tak clear. ada malaun mana kata dia duk buat miskol ni, so tak dengar itu punya suara. So rasa cukup dah kot. Tu Cukup malam cukup ni. dekat tu. Okay, Kita sambung besok. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Okey tu. Okey, assalamualaikum tu. Baik. Waalaikumsalam. Okey tuan, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni tuan, sebab dia jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.